Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Marilah kita tengok sikit, tak habis lagi panduan halaqah Quran kita ni. Oh, kita doa halaqah dah. Tapi mana kata kita kena ngaji lagi. Nah, ngaji halaqah Quran pada tanggal 27 Zulhijjah ni. Siapa kita pada muka 81 dah itu. Cara mengadah halaqah tadarus Quran tu dah itu. Kita ngaji sampai situ baru ni. Saya tak ngajar 2 minggu ke? Di Brunei sekali atau pergi ke mana? Krabi. Nah, ada ngajar demo di Malaysia ke mana. Mudah-mudahan tak dapat tidak lah kita tinggal lah buat kandang deh pasal dia dah. InsyaAllah nah, kita teruskan lagi ngaji kita mengenai halaqah Quran. Hak ni mengaji Quran tu, jadi kita kena ingat sama gulawai itu syaitan lalu lah. Syaitan gulawai benar. Kena ingat benar tu. Kena tendah dia sama, kena cendah dia sama ni. Nah, Allah auzubillahi minasyaitanir rajim. Cara mengadakan halaqah tadarus Quran dan muka 81 hak kitab baru tu dah, kitab baru sikit. Mula-mula kita dia kalangan anggota kita pilih seorang dia ketua rakyat. Kalau lah keluarga ke ambil bapa ketua dia selalulah ayah tu. Kalau di sejek ke ambil tu imam ke atau orang pandai sekali dia ketua yang berpengetahuan, pengalaman dan lebih umur untuk memimpin halaqah tadarus Quran. Sama ada bentuk halaqah tetap atau halaqah sekali-sekala tak apa. Sekali-sekala supaya kita buat bila puasa ke apa tak itu. Setiap anggota halaqah naklah bersamanya sebuah mushaf atau tafsir serta menghormatinya. Pegang tafsir itu, pegang Quran atau tafsir, hormat. Jangan kita pegang biasa nampak bawa surat-surat tamada, jangan sama sekali. Tadarus Quran dimulai dengan baca ketua halaqah akan beberapa ayat, kemudian disusuli oleh yang mengiringinya di sebelah kanan. Ketua baca oleh 4-5 ayat, lepas tu orang lek kanan ya. Pusing-pusing siapa? Buat wong ya, buat wong. Begitulah seterusnya hingga akhir anggota halaqah itu. Halaqah ni mana wong Quran. Jadi kita tu nak periduk barang ni, kita nak periduk sejak ke umuh ke mana kita periduk halaqah Quran. Nah, minta perlindungan dengan Allah dari syaitan derajat. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Setiap kali membaca Quran. Apa kita tahu dah ni enggak? Allah, auzubillah. Kita tak khabar dia mai doa jadi kita tu terpecah daripada Quran. Auzubillah min zalik. Qada ayat dibaca adalah berpandu kepada sukat tertentu. Atau kita buat sukat lah kata setahun ni kita nak habis berapa surah berapa ayat. Kita baca sekadar tu lah. Musing kalangan kita 4-5 orang 10 orang pun tu musing. Setiap anggota halaqah membaca sekadar munasabah dengannya menurut pengaruh ketua halaqah. Insya lagi kita nak jadi bunyi jemaah tu, kita jangan baca ikut sedak kita nak baca nak berhenti. Baca kena ketua suruh berhenti pun ketua suruh berhenti. Baru nampak kata dia ada jemaah. Nah, pak ketua pun suruh fadal sudah barakallahu fiik, Allah Taala berkat pada bacaan kita. Nampak tak ada kontrol, jangan saya baca ya usah nak berhenti. Kedua tak ada suruh berhenti lagi. Itu yang panggil tak kena dengan peraturan yang sepatutnya. Kena jadi ketua suruh. Pak ketua jangan duk leka lah. Tengok guru baca banyak dah tak tahu tu tak nak. Menyebabkan rakyat nak deraka. Ketua tak boleh plur, tak boleh gapo, tak boleh galik. Pak ketua tengok tak mesti kita baca semua 3 ayat belaka. Ada hak panjang lacai tahu baca banyak ayat sikit. Berhenti 4 munasabah. Ada hak tak baca tu tak sanati 4 munasabah suruh berhenti banget. Sayat 2 ayat sudah. Jangan dia perlu lama-lama. Tu orang panggil bijaksana ketua tu penting nah. Menurut pengarahan ketua halaqah. Nah,
Raik ketua tu halakah hendaklah mengatur perjalanan halakah dengan bijaksana, jangan menjadi nampak wah tak bijak, tak bijak dia orang puas, di mana setiap anggota tidak membaca dan berhenti kecuali dengan arahan ketua halakah. Apabila seorang anggota membaca Quran, hendaklah semua anggota yang lain senyap mendengar dan penuh tadabbur, jangan hidup jaya ni hidup baca, ni hidup main terosak, tak boleh. Lah ni terosak ganggu ngak, terosak syaitan besar kat lah ni terosak itu. Mengganggu kan. Kalau kita tak kena kelagu jadi syaitan besar terosak itu. Sebabnya jadi memenuhkan kerja kita kadang-kadang tak ada penting sangat. Tapi nya berasa penting. Penuh pula tubuh pada kita. Saya jumpa dengan orang saintis, orang 3 hari ni mai ziarah Mahawilayah. Dia kata ustaz, dia ngaji ilmu Cina, ilmu bahasa, dia nak mengajar kita wak kita ada belakang ilmu Cina, ilmu bahasa nak jadi gagah semua hidup ni. Dia panggil Wai Tangkong nama. Bukan ada Pak Ita, masa ada Pak Ita. Dia kata asal orang Islam ni, orang Cina orang Islam. Nama Muhammad Ali pun nama orang yang buat tubik ciri ni. Lah ni berjaya banyak. Orang tengah duk ni jom senaman di sini. Ya tak payah nak sepon semaya sikit-sikit. Sujud rokok gitu. Insya-Allah nanti dia mari kita boleh bawa ahli majlis ilmi ngaji dia tu. Pada antara dia besar, bukan dia besar, dia kata kita hari ni energi kita ni banyak diguna oleh barang-barang bahasa elektronik. Barang-barang ni ialah belakang. Maka kita bukan orang dulu mana speaker mananya elektronik tak ada, Fifa tak ada, apa lo ni Fifa belakang duk cleaning kita, Fifa habis. Terosak duk kali kita semua duk koning duk apa. Barang tu makan energi, bagi energi ni mana kamlang manusia duk dalam tubuh. Dia makan serok makan. Baik ya besar kata kalau boleh tak sedok terosak sangat. Nak kacak ambil sikit-sikit. Kalau boleh tak usah kacak. Baiklah ni kita labas sekarang dia ada line, ada apa. Kita pergi tak usah pakai suara banyak. Pakai line, pakai harta huruf, pakai harta apa jawab situ seni. Kalau nak tidur besar jangan tak dekat kepala. Terosak kita ni tak jauh kepala boleh sembik. Tak terosak jangan dekat. Sebab dia tu tarik energi kita. Tak apa-apa dia. Tarik kita tarik. Habis tu ada dunia manusia dan dalam kimia masuk dalam tubuh, kalau keluar ni duk serok. Jadi orang tak on air ke zaman ni. Tak apa yang dulu, tak ada bakar mana dulu. Duk makan dalam kayu ya, lembu dan kayu, kambing aja yang makan, tak ada galai. Ada benda-benda batching tak ada. Itu menambah kekuatan. Habis tu jauh zaman dulu gagah ke apa tu kan. Omong sampai 100 ke apa. Ada nampak nak degih kita lah ni umur 40 mula tak agak dah nak berjalan ke apa. Itulah dah sebagai satu pesan ni daripada salah seorang saintis, orang ahli sains. Dia tu duk keliling dunia, duk pusing cari maklumat beritahu pada umat Islam. Insya-Allah taala. Sedikitkan penggunaan terosak sebanyak yang boleh. Sedikitkan. Tu. Apabila seorang anggota membaca Quran, adalah semua anggota senyap mendengar dengan penuh tadabbur serta ayat dan pengertiannya, seolah-olah ayat itu baru diturun ke atas kalian anggota halakah. Kena bahasa gitu, tinggal segala-gala. Setiap anggota halakah berhak menegur kesilapan saudaranya yang membaca Al-Quran. Kalau tegak, kalau salah tegar. Sama ada segi lafaz maupun segi tajwid boleh. Tegar segi tajwid boleh. Terutama kesilapan sampai berubah makna. Kalau tak berubah makna belak-belak dia tu. Amal tegar banyak perlu tegar sangat. Ni kita berbar kita nampak tak berubah makna tak usah tegar. Baca Al-Quran adalah berdasarkan hukum tajwid dan qiraat yang mu'tabarah. Jangan duk baca qiraat biasa kita orang tak payah bacalah tu. Qiraat mu'tabarah tu banyak. Tapi qiraat kita ni qiraat hafaz jadilah. Ada qiraat tamadar kita. Qiraat banyak lah ni. Dan dengan suara yang baik kita baca. Jangan baca biasa yang tak bunyi mana. Bunyi sedap baca. Orang rasa nak dengar kita baca. Bukan baca untuk kita sore dak dalam halaqah. Kita baca untuk orang lain dengar.
baca gerah lah, yang nak baca koha. Baca jadi tak bunyi cara kita tak boleh. Di samping sedar bahawa Allah dan para malaikat hafazah dan katibin sedang mendengar bersama serta mencatat amalan kita. Kita kena berasa benda tu. Berasa tu malaikat ni supaya kita ngaji menjadi ini, kita rasa tu malaikat dah penuh kita. Duk susul sampai ke langit. Malaikat decok di tengah kita mengaji-mengajian. Sedap sungguh Islam ni tak ada dah lawan Islam. Nah, yo jadi ya sakai sungguh Islam. Ni malaikat susul berlapis apa ke langit. La ilaha illallah. Masing-masing anggota berusaha menghafalkan ayat-ayat Quran menurut sukat tertentu. Kita kena belajar ngapa Quran dah. Tua pun kena ngapa. Tua kau ngapa pada kau budak lah. Nah, sebab apa? Sebab kita kalau nak kira sungguh kita dekat nak mati pada budak. Pak kita nak menghadap Tuhan ni, menghadap dengan tubuh kita penuh dengan Quran. Hak tu hak afdal sekali. Penuh dengan kita ngapa Quran. Ngapa? Ingat dah Fatihah, ingat dah keluar Allah, kuliah, ingat dah alam tarakai pula hubung-hubung ni. Ingat banyak, ingat. Duk apa saja, duk saja. Ada apa dia kacak lain tu kalau ngapa Quran, ambil kacak tu bateri kacak awak ngapa Quran ingat belaka. Ambil bateri hak kita duk kacak kat tapal lega tu. Ambil bateri tu, habis bateri pergi ngapa Quran. Ingat belamba. Nah, kita tak ada. Pakai bateri tak ada nampak faedah mana. Pakai bateri ngapa Quran tu malah. Setelah setiap anggota halaqah sampai selesai membaca, maka dipilih beberapa ayat untuk ditafsir oleh orang yang faham ke ilmu tafsir Quran. Jangan semua pakai tafsir belaka. Tengok orang faham sudah. Sekiranya tidak ada yang berilmu, maka cukup dengan baca sahaja, tidak ditafsir. Kalau tak ada orang, baca saja dia. Tak ada apa ya? Tak ada dia, ya, baca sekat tu. Halaqah Quran. Boleh pahala besar dah. Malaikat mau hidup sekali kita banyak. Saya nasihat tafsir lah kalau tak kedai buka orang. Tak ada kita tafsir, ada tak tafsir. Nah, supaya kita ni mudah. Nah, tafsir surah Fatihah dah lain dah. Tak baca tu ni. Wah. Lepas tu faham tengok keadaan tu. Bolehlah tu dah. Orang pandai baca surah. Adalah baik sekiranya selesai dari tafsir Quran disambung dengan bacaan satu atau dua qiraat hadis yang sahih atau hasan dari kitab-kitab hadis yang masyhur. Seperti mata arba'in kita nak. Lepas tu baca Quran kita ambil hadis. Hadis arba'in ke? Riyadhus Salihin kan baca oleh dua hadis. Waktu mai Quran tu. Sebab dua ni dia. Dia tak boleh baca dua ni. Hadis Quran tak boleh baca. Atau sebagainya. Menurut sukat tertentu itu sukat. Karena hadis Rasul adalah dianggap wahyu. Wahyu juga hadis Rasul. Supaya Quran tapi bukan Tauratullah yang memberi penerangan tambah pada isi Quran. Hadis. Kemudian membaca sejarah, kalau rasa nak baca sejarah tak boleh. Pentingnya nak kenal agama. Kenal agama baca Quran, baca hadis, baca sejarah. Sejarah ni maknanya gerak-geri Nabi, hadis jugalah tu. Tapi dia panggil sejarah. Nabi tidurlah mana, sejarah Nabi berpindahlah mana, sejarah Nabi perailah mana, sejarah Nabi apa dia menikah kahwin boleh. Ngaji Nabi bini boleh. Nah, Nabi apa dia hidup dakwah, sejarah Nabi belaka. Sejarah Nabi molek-molek. Nah, ambil sejarah Nabi baca. Orang pandai bahasa Arab ambil bahasa Arab, orang pandai bahasa Melayu bahasa Melayu. Pandai bahasa Syiah ambil bahasa Syiah. Baca sejarah Nabi. Sekadar beberapa minit, tak sahui banyaklah tu. Hadis Nabi tak sahui sama banyak Quran ni. Setengah masa halaqah tahu ke Quran, lebih pada tu tahu kepada. Kalau rasa nak jadi laklai boleh lah. Kan Quran belaka apa tak apa. Tapi takut kata takut puas kan, ambil ujian ni dapat laklai, jadi semua tu orang panggil ajaran yang lengkap kepada pahamnya kita pada Al-Quran. Bukan pelengkap pada Quran dah. Quran sempurna dah, kita faham tak sempurna. Kita nak faham semua, kita kena ambil hadis mai buh tu baru faham Quran sempurna. Nah, kalau kita kata sebagai apa dia pelengkap Quran, tak kena nampak Quran tak cukup dak. Setelah itu dibincang keadaan diri masing-masing. Alah non bangun ni sehat ke dak anak-anak apa boleh kacaklah tu boleh. Tak apa. Nah, pergi ngaji tak bangun ni ataupun pergi dakwah apa dia imarah boleh kita kacak tu boleh kita.
kecek. Pok-pok kita anak-anak minggu kita kecek lah no galau ke mana boleh pergi dak air banyak dak gapak jadi boleh kecek kehidupan. Nah, setakat ada umat Islam dia kecek kada umat Islam lah no Suria lah ni, lah no di Yaman lah ni kita kecek. Ada ya hak tahu, ada ilmu benar kita buka gapo kita baca, kita royak demo Suria tengah duk berat dan gini. Kemarin dia pergi pakak pergi di Geneva untuk mesyuarat 17 negara dari dunia ni, termasuk negeri Islam 2-3-4 negeri Islam. Kecek khas Suria. Sebab nampaknya orang luar masuk campur teruk lah. Iaitu Rusia masuk. Nah, puak-puak menetak asak. Nah, pakak dengan Iran ni duk bawa asak tu ya orang Syiah. Nah, asak ni Syiah. Nah, Nusairiyah ya panggil, Nusairiyah Syiah yang berbentuk Nusairiyah Asad, ketua kepada negeri Suria lah ni, presiden Suria. Budak lagi anak pak ya tu ya asalnya pak dia bagi Nusairiyah di Suria. Lalu tu hari ni tu demo orang Arab ni nak minta tak sewi Asad. Jadi mengetah lepas dah ni lah. Iran tak nak wui asap mereka juga dengan Rusia. Hari ni tengah duk bincang hari ni. Doa kepada Allah Taala lah. Dengan tahu di Yaman, nah puak-puak Syiah. Lah ni Syiah dengan ahli sunnah tengah duk berkecai dengan peperangan di Timur Tengah. Lepas tu kita beringat apa kita tak sawi nampak musuh. Nah, kalau ni atas Syiah duk ho kok tu ho kok ni. Nah, hatta puak-puak Syiah mari duk buat buku dengan puak-puak kita lah ni. Gizarah kata Gizarah ni ambil anak kita man. Dan ni anak yatim saja duk di tangan Syiah dekat 10,000 ringgit dah. Besar buat tu kalut lah kita ni. Nah, hatta gi kakong klik belik belakang tu kak lebih kita. Auzubillah min zalik. Minta berlindung Allah daripada kekacauan seperti ini. Dia ada duit, dia ada gapo, dia sungguh gapo, maka benda-benda seperti ini bimbang takut berulang sejarah Timur Tengah tu berlaku di tempat kita pula. Auzubillah min dzalik. Di Malaysia dia prak Syiah tak boleh masuk asong lah Malaysia. Pak kita ni ya, negeri kita macam ni pasal dia lah kita doa. Auzubillah min dzalik. Doa kepada Allah Taala, Allahumma qina syarra haula'i ar-rawafid, minta jauh daripada kejahatan dia. Auzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Menurut ajaran Allah dan Rasulnya dan umat Islam di dunia, boleh kita pakat dengan umat Islam di negeri di dunia lah mana hari ni. Nah, siapa yang masuk Islam kita boleh tahu. Nah, insya-Allah taala. Melalui buku-buku dakwah dan maklumat semasa boleh, di samping muhasabah diri masing-masing menurut sukat tertentu boleh. Muhasabah diri lah no. Puasa dak minggu baru ni. Isnin Khamis. Nah, tak ada Isnin Khamis, tak ada Khamis. Nah, mana-mana sah tak apa dah seminggu. Cari sah puasa. Mai sunat cukup dak 100 sujud kali sehari. Kita dah sehari tak 100 sujud sehari bukan? Kita kena pisah boleh sujud pada Allah 100 kali sehari. Sujud bukan rokok, sujud. Nah 50 rakaat ya. Kalau boleh jangan kurang lah kalau boleh dah. Insya-Allah taala. Menentukan masa, tugas dan kewajipan masing-masing. Pada tiap-tiap kali diadakan halakah, mung baca tafsir, mung wari hadis dah, mung wari apa dia sejarah dah, mung wari keadaan umat Islam, boleh cari tengok daripada berita mana-mana boleh kita pakat. Jadi nampak lah boleh lah tu tak apa. Tapi besar kali halakah Quran. Jangan bunyi kat lain. Halakah Quran. Nah, halakah Quran. Menurut sukat ada peti Al-Quran bersama tafsirnya, Al-Hadis bersama penerangannya, orang ni sejarah Rasulullah dan lain-lainnya, sekali orang ni mengikut suasana dan keadaan. Kira-kira setengah daripada masa adalah itu untuk Al-Quran dan tafsirnya. Nah, jangan kurang ada setengah masa. Kalau misalnya kita jumpa sejam setengah, habis tak ada 45 minit, kita kena wi ke tafsir, wi kepada Al-Quran. Nah, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Waktu besar kali. Setiap kita jumpa, kita kena yatluna kitaballah, membaca akan kitab Allah dan mempelajari akan kitab Allah di antara mereka itu. Wa yatadarasunahu bainahum. Pak, muhasabah terhadap kewajipan beramal dengan pengajaran halakah.
kita ngaji halaqah, kita ngaji beramal ke tak? Minggu apa itu boleh. Nah, beramal ke tak? Nah, baca Quran ke tak? Sekurang beramal baca sejus hari ke, atau setengah juz hari, ataupun 15 minit sehari. Nah, kita kena pakai mai muhasabah. Muhasabah ni mana apa? Nah, mai cek tengok. Cek tengok. Ketua cek ya. Orang di bawah. Nah, supaya hari ni hari 18 lah. Sepatut kita kan 18 juz lah buat kita ni. 18 Muharram hari ni kan. Nah, kalau kita ambil Muharram Safar menjadi lak hari ni 18 juz lah. Nah, kalau kurang 18 juz kena pisah widah. Nah, jangan kurang. Itu orang yang panggil orang yang duduk dengan Quran sok mau tu lah tu. Nah, sebab saya wasapa hak sejuh nak orang sekali. Buat sahabat-sahabat dulu banyak ke 7 hari. 7 hari sekali khatam. 7 hari sekali khatam buat ya. Nah, kita ni sebulan sekali khatam. Nah, wasapa tak berlagu dah kalau kurang pada tu tak apa berlagu dah. Orang nak berjumpa dengan Allah ni tak berlagu. Dengan kerja belah kita ni, kita tak ada rajin mana kerja. Rajin macam Quran tak apa dah. Orang kata buat kita ni malah kerja belakang dah. Orang tak orang Melayu. Nah, tak apalah rajin macam Quran kalau gitu. Jadi rajin mana sekarang tak apa dah. Gala nampak tak ada benda sekepih buat dah, gala lah ni nampak jadi rang bilicing dah. Nah, jadi tak tahu kata kerja apa itu. Kerja Quran pula. Nah, ada arah kau lain dah. Nah, misalnya kalau wasa lepas tu kalau orang ngaji pula baca sejus hari ni 20 muka sehari. Orang ngaji perih benar 20 muka saya baca surat dia ni tebal-tebal belah ni baca sejar panjang ni sana. Nah, 50 muka dia baca sejar 2 jam habis orang ngaji. Tapi buat Quran wasa berat. Orang ngaji berat atau ngaji mutlah. 20 muka berat juga. Padahal boleh bukan 20 muka sepani hak ni muka hal-halu. Quran kau besar-besar. Kali dengan baris 20 muka. Banyak sikit ya. Nah, orang panggil tak ada masuk dalam banyak sikit habuk tak masuk dalam banyak 20 muka. Tapi tak ada arah. Nyejak dia tu kat tak lagi tengangor belakang-belakang. Auzubillah min dzalik. Auzubillah min dzalik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kewajipan berdakwah dan sehat sama ada terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Nakira semua. Sewaktu dalam halaqah Quran naklah merasa tenang, bersungguh-sungguh dalam mendapat sesuatu dari cara hidup Islam. Dan apabila ada sesuatu hajat untuk keluar, maka hendaklah minta izin dari rakyat ketua. Dan kita wasa nak berak nak kecing kami saya tengah-tengah duk buat, minta izin. Jangan wasa nak tubik poh. Tu tak kena cara tu. Asyik. Nah, walaupun ketua kita muda dari kita pun kena minta izin sikit angin. Tu kata pak itu ya, tak izin nak tahu. Saya minta izin lah, tak apa. Okey, ya itu sudah. Nah, tu baik lagi. Masuk. Nah. Hidupkan amalan tawasi bil haq dan as-sabr dalam halaqah. Kena ada amalan ni. Dalam halaqah iaitu setiap anggota usaha memberi sahat dan dalam mengingati yang lain, dalam memahami dalam mengingati yang lain, dalam memahami pula dah, dan mengingati cara hidup Islam. Ingati cara hidup Islam dah. Tu. La ilaha illallah. Serta memahami dan mengingati cara hidup Islam. Nak kecap begitu. 17 habis dah lah pasanya. Kecap sudah dah siapa masa je kalau kita hak atau sejak setengah atau sejak siapa masa kita hak ataupun tapal dengan semaya ke apa, tutup halaqah dengan masing-masing baca tasbih kifarah. Gapo tasbih kifarah? Iaitu subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksudnya, maha suci engkau wahai Tuhanku dari sebarang kekurangan, dan dengan pujian kau engkau aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah engkau. Aku minta ampunan akan engkau dan aku bertaubat kepada engkau, serta membaca suratul asri demi mengingati dasar hidup yang bahagia. Nah, kami bersurai dengan salam dan doa. Assalamualaikum barakallahu fiik ataupun Allah yahfaz, doa lagi. Nah, sudah. Itulah dasar kita. Tasbih kafarah tu kalau kita ada salah sikit sebanyak dalam kita duduk beripeng tu, dia hapuslah. Supaya kata gelebah-gelebah lah. Nah, dan sudah gelebah-gelebah kita tak ada. Bersih tu, klik dengan bersih.
Ringkasnya halaqah tadarus Quran adalah bertujuan untuk membaca dan memahami atau mengingati ajaran Al-Quran sebagai cara hidup serta hikmah-hikmah dasarkan ayat yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Seperti hadis Rasul itu hikmah. Sejarah Rasulullah hikmah belaka masuk dalam ilmu hikmah. Dakwah Islamiah di sudut sejarah dan kenyataan semasa. Hak ehwal umat Islam dan umat manusia. Umat Islam manusia apa kita kena tanya khabar kau. Nah, berdasarkan hadis man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhum. Ini hadis dia dhaif hadis ni. Maksudnya siapa yang tidak mengambil berat terhadap ahwal orang Islam, maka ia bukanlah dari umat Islam yang selaku ummatan wahidah. Nabi mungkin sungguh. Nah, ya sungguh tanya khabar sama lah no umat Islam. Nah, walau duduk negeri mana-mana, pada negeri Suria kita kena tanya. Suria duduk susah. Nah, hijrah situ, hijrah sini. Hari-hari hijrah. Nah, hijrah asal kemudah dapat tempat nyetolak dah orang tu, nyetolak dah hambak di sini, hambak sini. La ilaha illallah. Kita kena sekurang-kurangnya kita kesian. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang kesian kat orang tu Tuhan kesian dia. Nak kesian kat orang tu dah, barulah Tuhan kesian dia. Insya-Allah taala. Serta muhasabah diri masing-masing terhadap kewajipan berkenaan dengan masing-masing halaqah, terutama di sudut beramal dengan ilmu yang dapat tidak halaqah menurut sukat tertentu berdasarkan perintah Umar. Hisablah keadaan dirimu sekarang sebelum kamu dihisab oleh Allah pada hari akhirat kelak. Ni Umar kata, kira cek bin diri, cek bin dulu. Muak gapo minggu ni mun dosa gapo tu? Mun dosa besar gapo tu? Istighfar apa kali dah gapo? Istighfar. Istighfar ni segala-gala istighfar. Istighfar itu apa dosa kita, Tuhan hantar rezeki pada kita, Tuhan menambah kekuatan pada kita istighfar. Demi mencapai cara hidup yang terbaik al-aqwam dan memertabatkan diri ke martabat sebaik-baik umat Islam, khairu ummatin ukhrijat linnas, baik-baik umat manusia, dengan cara dibahagikan masa berhalaqah di antara ilmu-ilmu tersebut dengan bijaksana. Tafsir jangan kurang dari setengah, sekali ingat ayat baca, serta ditentukan masa untuk Quran dan tafsirnya tidak kurang dari setengah masa berhalaqah. Nah, itu dah fokus pada Quran itu nomor satu sekali. Allah yang mendatu sebagai tuan prakok Quran itu bagi-bagi 10 minit, 15 minit, 10 minit. Demikianlah cara hidup harian dan mingguan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya lah tu, di mana baginda sering diturunkan wahyu. Nabi itu sehari 2 hari tu wahyu baca pada sahabatnya. Halaqah kita apalah tu kak? Halaqah kita 4-5 ayat itu baca. Supaya masa Nabi tak. Waktu 3 hari turun 3 ayat, 5 ayat, 10 ayat. Jari akan tengok turun 160 ayat sekaligus supaya dengan suratul Al-An'am tadi jari. Jadi kita nak tiru hidup Nabi lah ni. Nabi 22 tahun tu lebih tu. Dia tak nyari ayat tu ayat. Kita buat seminggu sekali halaqah baca dengan 4-5 ayat. Hak tu email baca hari dah kita dengan tu email. Hak tu suku. Nah, insya-Allah dah. Dan baginda membaca dan menerangkan wahyu itu kepada para sahabatnya. Mereka masing-masing berusaha melaksanakan segala ajaran wahyu itu dan mengubahkan cara hidup mereka menurut ajaran dan hukum wahyu itu. Terpisah. Hari-hari hidup ada kalah dengar Quran, pisah ubah hidup. Dengar Quran, pisah ubah hidup. Jangan hidup sepatutlah ngaji ya di mula-mula 20 tahun ngaji. Supaya tak pergi sejak, tak aja tak pergi sejak betul lah. Tak ada pasal apa ngaji. Ngaji mesti tak pergi sejak lah sama ngaji lah, tak ada pasal apa. Nah, yang ngaji-ngaji ni makna kata lembut hati nak turut Allah, turut Nabi tak aja yang tak sembahyang Jumaat Nabi. Majmuah siapa dalam perang Nabi sembahyang Jumaat juga. Dah perang ni orang duk pumping, duk pedacang cang-cang Nabi ambil masa sembahyang Jumaat. Majmuah perang ni hak ni sujud, hak ni rakaat ni duk diri lagi. Turut Nabi hak ni sujud, hak ni bahan ni diri, hak ni rakaat pula. Siapa dalam perang tu habis hajah mai Jumaat juga. Bahawa itu tak ada perang apa sekarang. Tak sembahyang juga Jumaat. Ni tak ada. Habis itu zaman Nabi tak ada orang tak sembahyang Jumaat, mereka orang munafik ya zaman Nabi. Zaman learning berkali bukan munafik ni tak sembahyang Jumaat tak erti dia. Nah, tak erti. Kalau yang munafik pun nak katakan kita tak tahu tu tahu munafik tak munafik. Manusia tak boleh tahu. Kalau zaman Nabi tak ada orang tak sembahyang Jumaat, mereka orang munafik. Zaman Nabi menurut kata Abdullah bin Mas'ud banyak. Nah, sebab tu kata kita kena baiki. Apalah aku tak sembahyang Jumaat supaya Nabi, supaya sahabat Nabi. Aku
aku makan sik banyak dah Nabi, duit banyak dah Nabi, harta banyak dah Nabi, kemewahan banyak dah Nabi lagi, kereta besar pada kereta Nabi lagi, tapi aku tak wahai semaya seperti Nabi. Tak kena lah tu, kita kena mikir tu dah, insyaAllah. Gitulah hari ni dah, sekadar tu jadi, insyaAllah dah. Mudah-mudahan kita pakak semua lah. Yang kedua pula halakah belajar mengajar tahfiz Quran, insyaAllah ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita bersama Allah, bersama kitab dia. Amin ya rabbal alamin. Nah, sallallahu alaihi wa sallam.